Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey, jadi untuk yang terakhir ini kita sambung melihat isim berdasarkan beberapa faktor, iaitu yang ketujuh ini kita katakan nisbah ataupun kita nisbah ini kita boleh kata kita mengassociatekan dia lah dengan apa. Okey, jadi dalam bab ini, bab nisbah ini, banyak kegunaan nisbah ini yang digunakan, dan ini adalah salah satu bab yang penting juga kerana dalam bab nisbah ni banyak nama-nama orang Arab semua yang berdasarkan nisbah ataupun kita kata laqab lah, laqab. Okey, jadi gelaran-gelaran yang macam gelar-gelar asyikh, orang tokoh-tokoh semua menggunakan banyak nisbah. Okey, jadi ini adalah yang terakhir sekali. Kita dah cover semua ini. Kita dah cover semua. Sekarang ni kita yang pergi kepada bentuk nisbah, iaitu bab yang terakhir sekali di dalam melihat isim. Okey, apa itu an-nisbah? Okey, nisbah ini adalah kita nak terangkan asal orang tu kat mana. Jadi banyak contoh-contoh lain yang kita boleh yang ada dalam bab nisbah ini. Okey, jadi yang pertama sekali kita tengok apa itu nisbah ini. Okey, nisbah ini adalah yang pertama untuk menerangkan kewarganegaraan. Okey, contoh dia macam kalau saya kata Amerika, Amerika ataupun Amerika lah, Amerika. Okey, jadi kalau dalam bahasa kalau dalam nisbah ini kita akan tukarkan dia kepada Ameriki. Ameriki. Macam juga Fransa, orang French, Fransa. Okey, Fransa. Bila kita nak nisbahkan dia, kita akan letak dia sebagai Fransiyun, Fransiyun, Fransiyun. Maaf tulisan buruk sikit. Okey, Fransiyun. Sama juga dengan Al-Arab ataupun Arab. Kita boleh kata dia Arabiyun. Okey, Arabiyun. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh untuk nak menerangkan kewarganegaraan. Macam orang India, Al-Hindu, Al-Hind. Jadi bila kita kata orang India, kita akan kata dia sebagai Al-Hindu, Al-Hindi. Okey, untuk yang kedua adalah kita nak menerangkan asal daerah. Ini yang paling saya cakap ni, yang paling banyak ni. Macam kadang-kadang kalau perkataan Baghdad, Baghdadun. Okey, kita akan, bila kita nak terangkan dia kepada nak tukarkan dia kepada bentuk nisbah, kita akan tulis sebagai Baghdadi, Baghdadiyun. Okey. Okey, apa itu Baghdadi? Contohnya macam Khatib Al-Baghdadi kan. Jadi dia asal kerana dia ambil daripada dia asal orang Baghdad. Jadi dinisbahkan kepada Baghdad, dikata Al-Baghdadi. Sama juga dengan As-Suyuti, As-Suyuti ataupun Qahiri. Macam Qahirah, Qahirah adalah nama daerah di Mesir, iaitu Qahirah lah, bandar Kairo. Okey, Qahirah, kalau kita nak kata orang Qahirah, kita akan kata dia sebagai Qahiri, Qahiri. Okey, jadi ini adalah salah satu contoh lah untuk asal daerah. Okey, yang ketiga, kita nak menerangkan agama. Macam Masihiyun. Masihi ini ataupun kita kata nasab kepada orang Nasrani, Masihiyun. Okey, ini adalah kita kata nisbah kepada orang Nasrani ataupun orang Kristian lah. Macam ataupun Islamun, jadi Islamiyun, orang Islam. Ini untuk kita nak menerangkan agama. Ataupun kita boleh kata macam An-Nasirah, An-Nasirah. Okey, kita boleh kata untuk tukarkan daripada nisbah, kita akan letak dia sebagai Nasrani, Nasrani. Sama juga dengan yang atas ni, Masihi, Al-Masihiyun dengan An-Nasrani, An-Nasrani, orang Nasrani, orang Kristian. Okey, kaum pun kita boleh letak juga macam kita kata Quraisyun, Quraisyun, kita akan letak dia jadi Quraisy. Okey,
Qurashi. So ini kaum. Kaum Quraisy dengan dia akan jadi kaum Quraisy. Okey. Okey, yang keempat adalah untuk menerangkan keahlian ataupun profesional. Okey, macam kita kata zira'ah. Apa tu zira'ah? Pertanian, kan? Zira'atun. Ya. Pertanian. Okey. Kalau kita nak kata petani, kita boleh tukarkan dia jadi zira'i. Zira'i, iaitu kita kata petani. Macam apa, at-tijar, kan? At-tijar. At-tijar adalah bisnes ataupun perniagaan. Okay. Macam ni kalau kita nak kata pedagang ataupun businessman lah, kita boleh kata tijari. Tijariyun. Ini kita kata sebagai ahli perniagaan. Okey. Ini adalah ahli perniagaan. Okey, ini contoh dia. Okey, at-tijaru dengan at-tijariyun, ahli perniagaan. Okey. Satu lagi kita boleh kata untuk menerangkan sifat ataupun karakter. Sifat atau karakter ni macam kita kata zahabun. Zahabun, ataupun kita kata maksudnya adalah emas. Okay. Kalau kita nak kata bersifat keemasan, okay, sebagai untuk menerangkan sifat atau karakter, kita boleh tukarkan dia menjadi zahabi. Zahabiyun. Macam Imam Az-Zahabi, kan? Tuan-tuan mesti dengar. Okay. Jadi banyak lagi contoh lain. Contoh dia macam kalau saya kata Sudan, negara Sudan, kan? Dia boleh jadi Sudani. Kuwait, dia boleh jadi Kuwaiti. Dimashq, dia boleh jadi Dimashqi. Misrun, Misri. Anta min aina? Ana min Misr. Anta Misri? Adakah kamu orang Mesir? Aywa, na'am, ana Misri. Itu contoh dia lah. Okay. Jadi, okay. Dalam kaedah nak nisbahkan ni, paling penting yang pertama sekali adalah kita kena tambahkan ya. Okey, tambah ya. Okey. Contoh dia macam saya bagi satu contoh tadi tu. Katakanlah Sudan, negara Sudan, kan? Kalau kita nak kata orang Sudan, okey, apa kita buat? Kita akan tambahkan ya. Sudan. Okey. Tadi yang asal dia tadi, okey, yang asal dia tadi baris hitam, dhammah, dia akan menjadi kasrah di sini. Sudani. Apa lagi contoh? Macam Kuwaitu, negara Kuwait, dia akan jadi Kuwaiti. So, tuan-tuan kena ingat, di tips dia, tambah ya, kemudian huruf akhir menjadi kasrah. Menjadi kasrah. Ini tips dia. Kaedah nisbah. Okey. Okey. Katakanlah kalau ada ta mabutah. Okey. Jika ada ta mabutah, buang. Okey. Contoh dia macam mana? Contoh dia macam saya bagi sini. Okey. Contoh dia macam Fatimah. Fatimah, bila saya nak jadikan dia sebagai nisbah, okey, kita letak dia sebagai Fatimiyun. Fatimiyun. Okay. Kita akan buang dia punya ta mabutah ni. Ni buang. Fatimiyun. Okey. Banyak lagi contoh-contoh lain. Macam Al-Iskandariyah, dia akan jadi Al-Iskandari. Tak ni tadi akan dibuang. Okey. Sama juga macam kalau saya kata perkataan nawatun. Nawah.
Okey, Nawatun ni adalah tempatnya asalnya Imam An-Nawawi. Okey, jadi kita buang ta marbutah ni, dia akan jadi Nawawi. Tuan-tuan mesti macam baru tahu kan. Sebelum ni kita tak tahu. Kita ingat Nawawi ni nama dia. Sebenarnya Nawawi ni adalah nama asal tempat dia, iaitu Nawah. Jadi dia jadi Nawawi. So kita konsep yang sama, kita buang ta marbutah dia ni. So dia akan jadi Nawawi. Okey. Okey, banyak lagi contoh-contoh lain. Okey, macam katakanlah kalau akhir dia pula, okey, yang keempat, katakanlah kalau akhir dia adalah huruf illah, ataupun alif ataupun waw, macam tonto. Kan? Tuan-tuan pernah dengar tonto? Dia boleh, kita boleh jadikan dia sebagai nisbah. Dia akan jadi yang pertama sekali, ni panjang sikit lah, tontiyun. Okay. Kemudian dia bertukar lagi menjadi tontawiyun. Okay. Tontawiyun. Kemudian dia akan bertukar lagi sekali menjadi Tontawiyun, iaitu Tontawi, Ali At-Tantawi kan, Syekh nama ulama, Ali At-Tantawi. Okey, jadi itu dia punya salah satulah. Ini cara-cara dia lah. Banyak lagi sebenarnya, macam mana kalau kita nak buat untuk isim maksur, macam mana kalau kita nak buat untuk isim mangkus dan sebagainya. Jadi saya tak berhasrat lah nak ambil semua tajuk, nak ambil semua bab. Okey, cukup yang sekadar yang saya mampu je lah. Okey. Macam apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar macam perkataan Nabiyun. Nabiyun. Okey. Dia akan menjadi Nabawi. Kenabian. Bawiyun. Dia akan jadi kenabian. Aliyun. Aliyun dia akan jadi sebagai Alawiyun. Dan sebagainya. Banyak lagi contoh-contoh lain sebenarnya. Okey, jadi abun, ayah, dia akan jadi abawi. Akhun, akhawi. Damun, damawi. Jadi dia punya cara dia macam bab tasrir juga, lebih kurang juga. Okey, satu lagi saya beri contoh. Macam lughatun. Okay. Bila kita nak tukarkan dia kepada nisbah, kita akan buang ta marbutah, dia akan jadi lughawiyun. So kita buang ta marbutah dia akan jadi lughawiyun. Sama juga macam sanatun. Bila kita buang ta marbutah, dia akan jadi sanawiyun. Ini antara contoh-contoh dia. Okey. Jadi insya-Allah saya harap semua boleh dapatlah apa yang saya kongsikan ini. Jadi kalau sebarang pertanyaan, sebarang kemusykilan, jadi harap tuan-tuan boleh tanya kepada saya direct lah, insya-Allah. Jadi saya cuba yang terbaik untuk menerangkan supaya dapat membuang segala kekeliruan yang ada dalam kalangan perempuan tuan-tuan sekalian. Okey, baik, insya-Allah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.